حبيبي Ricky على ما فيها falling too lonely Ricky calling حبيبي. Okey, yang pertama iaitu jinsun. Okey, ta'rif dia kullu sadiqun 'ala al-kathirin mukhtalifaini fil haqiqah fi jawab ma huwa. Okey, maksud Arab dekat sini ialah lafaz kulli yang menunjukkan sebahagian hakikat sesuatu dan ia bersifat umum. Dia merangkumi pelbagai benda yang berbeza hakikatnya serta menjadi jawapan kepada persoalan. Okey, senang cakap lah kan, jinsun ni ialah benda paling umum, iaitu kalau kata benda tu tikus, so jenis dia apa? Jinsun dia, apa jinsun dia? Iaitu haiwan. Senang katakan, selama ni kita belajar jinsun, apa itu jinsun? Jawapan dia cuma satu saja, iaitu apa? Iaitu haiwan. Jadi ayat first dia kata jinsun ni sebahagian daripada sesuatu hakikat. Okey, maksud jinsun dekat sini dia terangkan sedikit saja tentang satu benda tu dan keterangan dia adalah paling umum. Kemudian ayat ini dia merangkumi pelbagai benda yang berbeza hakikatnya. Okey, maksud dia dekat sini ialah jinsun ni dia boleh mewakili banyak benda. Okey, banyak benda. Jadi contoh macam haiwan, banyak jenis haiwan, kucing, kuda dan sebagainya lah. Kemudian ayat ini menjadi jawapan kepada persoalan. Okey, maksud dia dekat sini jinsun ni menjawablah juga nauk tu. Okey, contoh kan orang tanya, weh, kucing itu apa? Lepas tu kau pun jawab, itu haiwan lah macam kau. Okey, jadi perkataan haiwan dekat sini adalah jinsun. Okey, itu saja. Ana akan sambung berkaitan dengan nauk. Apa yang dikatakan dengan nauk? Yang dimaksudkan dengan nauk itu ialah nauk merupakan huwa kulli zati. Nauk ni merupakan lafaz kulli yang boleh kita fahami bahawa ia mempunyai banyak afrad-afradnya. Dan di antara afrad-afradnya itu tidak berbeza pada hakikatnya. Ustaz, apa yang dimaksudkan afrad-afradnya banyak tapi tak berbeza dari segi hakikatnya yang sebenar? Baik, saya bagi contoh. Saya ambil seperti lafaz insan. Lafaz insan dapat kita fahami bahawa lafaz insan ini mempunyai afradnya yang banyak. Seperti kalau kita kata insan tu mestilah contohnya seperti Zaid, Umar, Ali, Osman, Muhammad dan juga lain-lain. Afradnya banyak. Kalau kita sebut insan tu kita dapat pecahkan dia, mestilah ada Ali, Osman dan lain-lain. Baik, walaupun mereka berbeza, iaitu dari segi afradnya banyak, itu mereka berbeza orang, iaitu contohnya Zaid, Ali, Osman, walaupun mereka berbeza, akan tetapi pada hakikatnya yang sebenar mereka adalah sama, iaitu hayawanati, iaitu mereka merupakan hidupan yang boleh berfikir. Mereka merupakan hidupan yang boleh berfikir. Iaitu Zaid, kita tahu Zaid boleh berfikir. Ali boleh berfikir tak? Boleh berfikir. Gitu contohnya. Baik. Now ini terbahagi kepada tiga. Terbahagi kepada tiga. Yang pertama ialah now Ali. Yang kedua iaitu now mutawassit, dan juga yang ketiga now safil. Now Ali. Apa itu now Ali? Now Ali ini ialah now yang mana di atasnya itu tidak ada nauknya lagi. Dia nauk tapi atasnya tak ada nauk lagi. Dan juga di bawahnya adalah segala nauk seperti jisim. Bawahnya itu ada segala macam-macam nauk. Kita ambil contoh nauk Ali ni ialah jisim.
atas nauk Ali, atas jisim itu tidak ada nauk lain. Akan tetapi di bawah jisim itu terdapat banyak segala macam nauk. Contoh seperti jismul hayy dan juga insan. Yang kedua ialah nauk mutawassit, iaitu yang tengah-tengah. Yang tadi nauk Ali ialah nauk yang paling tinggi. Yang ni nauk mutawassit. Nauk mutawassit ni ialah nauk yang iaitu di tengah-tengah. Iaitu nauk mutawassit ni ialah nauk yang di bawahnya juga ada nauk, atasnya juga ada nauk. Kita boleh faham ialah nauk yang paling tengah-tengah. Contohnya seperti jismul hayy, ataupun hayawan. Kita ambil hayawan, atas hayawan ada jismul hayy, bawah hayawan ada insan. Boleh kita fahami bahawa nauk mutawassit ni ialah nauk yang tengah-tengah. Yang ketiga ialah nauk safil. Nauk safil ni ialah nauk yang paling bawah sekali. Boleh kita fahami, nauk safil ni ialah nauk yang mana di bawahnya tak ada nauk lagi. Dan juga di atasnya terdapat segala macam nauk. Contohnya seperti apa? Seperti insan. Kita tahu bahawa insan merupakan nauk safil yang paling rendah, iaitu tidak ada nauk di bawah insan. Akan tetapi di atas insan terdapat segala macam jenis nauk seperti jismul hayy dan juga jisim. Itulah yang dimaksudkan dengan nauk. Wallahu a'lam. Seterusnya, al-fasal. Al-fasal ialah lafaz kuli yang dikatakan ke atas perkara yang berbeza dan banyak. Al-fasal terbahagi kepada dua, iaitu fasal qarib yang bermakna fasal yang dekat. Yang kedua ialah fasal yang ba'id yang bermakna fasal yang jauh. Fasal qarib ialah membezakan sesuatu dari jins qaribnya, manakala fasal ba'id iaitu membezakan sesuatu dari jins ba'idnya, seperti yang berderia bagi manusia. InsyaAllah saya akan menerangkan tajuk Arad al-am di bawah tajuk Kulliyat al-khams. Sahabat-sahabat saya yang lain akan menerangkan baki tajuk-tajuk yang berada di bawah Kulliyat al-khams. InsyaAllah kita akan melihat Al-Arad al-am dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Arad al-am huwa kulli al-kharij anil mahiyatis sadiq alaiha wa ala ghairiha. Mithaluhu al-mashi fa innahu yusdaqu ala al-insan wal hamlu wal farsu. Baiklah, kita kena tahu dulu arad al-am tu maksud dia macam mana. Aradi ini ialah di mana sesuatu sifat yang tidak termasuk dalam membina sesuatu itu, akan tetapi sifat itu termasuk dalam sesuatu itu. Macam mana tu? Seperti contoh saya bagi manusia, insan. Okey, untuk manusia, untuk membina manusia itu perlu ada akal. Itu ialah perkara yang membina sifat manusia itu. Akan tetapi kalau kita ambil contoh ketawa, berlari, berjalan, adakah itu sifat membina manusia? Tidak. Sebab apa? Sebab ada je manusia tidak suka. Kalau kita ambil contoh manusia tidak suka, adakah itu bukan manusia? Tidak, manusia juga. Kalau dia ketawa, manusia juga. Jadi itulah maksud aradi. Ianya satu sifat yang tidak termasuk dalam perkara yang membina sesuatu itu, akan tetapi sifat itu juga termasuk dalam sifat sesuatu itu. Jadi aradi al-am. Al-am ni ialah perkara umum lah, perkara umum. Jadi apa maksud dia? Contoh, perkara itu tidak termasuk dalam membina sesuatu itu dan sifat itu berkongsi dengan benda lain. Contoh, berjalan. Manusia berjalan, kuda berjalan. Manusia berlari, kuda pun berlari. Itu maksudnya al-arad al-am. Berbanding dengan al-arad al-khas. Al-arad al-khas dia lebih khas untuk sesuatu itu, akan tetapi al-arad al-am dia lebih umum. Jadi kesimpulan daripada arad al-am ni, ianya satu sifat yang bukan sifat membina sesuatu itu, akan tetapi sifat itu dia termasuk dalam perkara itu, dan sifat itu berkongsi dengan benda lain. Macam saya bagi contoh berjalan tadi. Berjalan, manusia boleh berjalan,
Kuda boleh berjalan, ayam pun boleh berjalan. Manusia berlari, kuda berlari, ayam pun berlari. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah sahabat saya yang lain akan membentangkan tajuk yang bawah kuliah al-khams yang lain, InsyaAllah. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebentar tadi sahabat saya Nasai telah pun menerangkan salah satu daripada bahagian Kulliyatul Khams, iaitu Arad al-Am. Jadi sekarang saya akan meneruskan penerangan bagi Kulliyatul Khams yang seterusnya, iaitu Arad al-Khas. Baik, ma huwa Arad al-Khas? Arad al-Khas huwa kulli kharij anil mahiyah al-khas biha fi jawab ayyi syai' wa huwa fi ardi. Arad al-Khas ialah lafaz kulli yang terkeluar daripada hakikat sesuatu, sifat yang khusus bagi zat atau afrad tersebut sahaja. Dengan makna lain, Arad al-Khas ni ialah sifat luar yang bukan membina sesuatu perkara tersebut, namun dia mempunyai kaitan dengan perkara tersebut. Mesti anda tertanya-tanya, macam mana dia bukan membina perkara tersebut, namun dia masih mempunyai kaitan dengan perkara tersebut? Seperti contoh yang kita ambil, iaitu al-dhahik lil insan, ketawa bagi manusia. Adakah ketawa itu merupakan satu sifat yang perlu ada untuk membina manusia? Tidak sama sekali. Ketawa itu bukanlah satu sifat yang wajib ataupun yang perlu ada untuk membina manusia. Hal ini kerana kalau seseorang itu tidak ketawa, dia masih lagi menjadi seorang manusia. Ketawa inilah yang kita katakan sebagai Arad al-Khas, di mana ia merupakan satu sifat yang khusus untuk sesuatu perkara tersebut sahaja. Seperti ketawa hanya untuk sifat manusia, bukan pada sifat haiwan ataupun benda-benda yang lain.